الله وبركاته. الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. نحمده سبحانه وتعالى الملك الحق المبين، ونصلي ونسلم على نبينا صادق الوعد الأمين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يؤتي الدنيا لمن يهب ومن لم يهب ولكن الله لا يؤتي الدين إلا لمن يهب. وكما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم ألهمنا مرشد أمورنا وأعزنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. أما بعد. Alhamdulillah yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Pengurusi, Tuan Kuasa, para asatizah, alim ulama, pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita banyakkan syukur pada Allah kerana masih lagi Allah panjangkan usia kita dalam keadaan masya-Allah kita berada kita berada di hujung Syawal dan akan memasuki bulan Zulqa'dah, yang mana Zulqa'dah merupakan salah satu daripada bulan-bulan haram yang dimuliakan Allah. Beramal dalamnya digandakan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala kerana dia termasuk dalam bulan-bulan haram. Bahkan setengah ahli tasawuf mengatakan bahawa dalam bulan-bulan haram ini berjaga-jaga dalam membuat dosa, kerana buat dosa di mana-mana pun tetap berdosa, tetapi lebih berdosa ketika kita buat dosa di bulan baik, bulan yang adanya pahala. Buat dosa di mana-mana tetap berdosa, tetapi lebih berdosa kalau kita buat dosa di bulan yang sepatutnya orang buat pahala. Buat dosa di mana-mana berdosa, tapi lebih berdosa dibuat di tempat. Tadi di waktu, ni di tempat pula, di tempat yang mana orang buat pahala. Contohnya di kat Mekah. Tadi bulan Ramadan, bulan haram, dan tempat. Ni dua-dua tuan-tuan yang mulia perlu kita lihat, kerana di sana ada penerimaan Allah Subhanahu wa taala ataupun kita menarik kemurkaan Allah. Baik, menyambung pengajian kitab kita Hayatus Sahabah, membicarakan tentang kisah sahabat. Walaupun masih lagi orang dalam keadaan mood raya, memenuhi jemputan. Hari ni je mungkin 7-8 rumah terbuka, masya-Allah. Dan menu ni hampir sama, mungkin catering pun sama, masya-Allah. Jadi kita datang, salam, nampak muka, minum air, kemudian pergi rumah lain pula, masya-Allah. Sebab masya-Allah, sebab jamaah raya dia tak macam kerja kahwin, ada salang kaut. Ini tak ada salang kaut, dia kena kaut bagi kat budak-budak pula, masya-Allah. Jadi tuan-tuan rahmati lagi dekat Allah, yang paling tepatnya kita pergi adalah untuk hubungkan silaturahim. Itu yang paling betul. Kalau kita niat hanya pergi untuk makan, boleh jadi kita akan menghadapi kekecewaan. Beberapa kali kita pergi tengok dah habis dah, tinggal bekas je. Jadi kalau kita niat nak makan, maka kita akan dapati kekecewaan. Tapi kalau kita niat nak ziarah, hubungkan silaturahim, maka kalau makanan ada pun ada, alhamdulillah. Kalau tak ada pun kita okey je. Sebab apa? Kita dah betulkan niat untuk hubungkan silaturahim. Orang yang bergerak ziarah, hubungkan silaturahim ni manfaatnya sangat-sangat besar. Sehingga kan dalam riwayat sebut silaturahim menjadi asbab umur dipanjangkan oleh Allah. Abu Hurairah kata, siapa yang ziarah orang sakit ataupun orang tak sakit, satu malaikat menyeru daripada langit, selamatlah kamu, selamatlah perjalanan kamu, sesungguhnya kamu telah tempah tempat di syurga Allah. Allah nak beritahu besar ganjaran ziarah ni, tuan-tuan, masya-Allah. Kita bersalaman, Allah gugurkan dosa, kita ukirkan senyuman, Allah beri pahala. Datang rumah orang, bawa rahmat, kata ulama bawa berkat. Keluar daripada rumah tetamu, daripada rumah kita, maka dia bawa keluar sekali dosa. Maksudnya Allah ampunkan dosa kita, tuan rumah, dan dia bawa keluar sekali musibah. Kalau musibah tu nak kena kat rumah kita disebabkan tetamu datang, Allah jauhkan rumah kita daripada musibah. Sebab itu Sayyidina Ali kalau seminggu, kata ulama, orang tak datang ziarah dia kata menung. Apa salah aku siapa orang tak datang ziarah aku? Setengah masyarakat dia suka, alhamdulillah tak datang rumah kita, masya-Allah. Dia skip rumah. Kalau orang dakwah kan rumah ke rumah tu, alhamdulillah dia skip, tak masuk rumah kita. Dia tak tahu rumah dia tu jadual minggu depan. Memang orang skip. Orang dakwah ni dia jadual dia, rumah ni minggu ni, rumah ni minggu ni. Ada setengah-setengah kampung dia buat program marhaban. Ni semua tuan-tuan yang mulia adalah amalan ziarah
Yang mana kata ulama, amalan ziarah ini ialah amalan syurga. Di syurga nanti tak ada amal lain melainkan 3 amal. Pertama, bila bertemu bagi salam. Kedua, bila dapat nikmat ucap alhamdulillah. Ketiga, ziarah menziarahi. Ini 3 amal yang kekal dalam syurga. Amal-amal lain, sembahyang, puasa, zakat, haji dah tak ada dari syurga. Ini 3 amal kekal. Jadi kita akan saling ziarah menziarahi nanti di akhirat. Baik tuan-tuan, kita menyambung mengenai tentang kisah sahabat Nabi. Kisah yang ke-13 mengenai tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, bila kita melihat nama dia itu Faris, Faris, maka kita perlu tahu bahawa Faris itulah Parsi. Parsi ini satu kawasan yang luas, dan hari ini untuk mudah orang faham, orang akan cakap Iran. Macam Syam satu kawasan yang besar, meliputi 4 negara, Jordan, Palestin, Lebanon, Syria. Tapi kalau umumnya, kalau orang cakap Syam secara umum, Nabi berdagang di Syam adalah Syria, Damsyik. Begitu juga Balkan. Bila orang sebut Balkan, dia meliputi 9 ataupun 13 negara, termasuk Bosnia, Makedonia, termasuk Greece, termasuk Montenegro, Croatia, Slovenia, Hungary. 50 negara, 13, ada kata 9, ada kata 13. Tetapi kalau orang sebut secara khusus, saya ada program kat Balkan, dia menunjuk kepada Bosnia sebenarnya. Jadi setengah-setengah negara ni dia punya kawasan dia. Dulu empayanya besar, tapi kalau disebut, kalau khusus, kalau kita amati, maka kita akan faham tempat yang dimasukkan itu di mana. Begitu juga Parsi secara umumnya luas, termasuklah sebahagian bawah Turki sekarang, termasuklah sebahagian Iraq, termasuklah negara-negara yang di Asia Tengah seperti Azerbaijan, Turkmenistan, Tajikistan, ini termasuk dalam empayar Parsi. Tapi kalau orang sebut secara khusus Parsi itu adalah di Iran. Lebih jelas, lebih mudah orang faham, Parsi itu adalah Iran. Baik, Salman Farisi adalah sahabat Nabi yang asalnya daripada Parsi, Masya Allah. Tapi kalau Faris, ni kalau Faris, lain pula ejaan Arab dia kan. Faris itu maksud pekuda, kan. Sebab itu kita kena melihat kepada ejaan tu tadi, Masya Allah. Baik, Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, dia buka kisah ni, walaupun dalam kitab ini tak sebut, tapi dalam kitab lain cerita, termasuk dalam Isabah, kisah-kisah sahabat yang ditulis oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, yang mana merupakan kitab kisah sahabat paling tebal dalam dunia. Sampai sekarang tak ada orang lagi tulis kitab tebal macam tu pasal sahabat. Nama kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, 15 jilid, satu jilid 1000 helai, dikarang oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaih. Kalau tuan baca kitab Ta'lim Fadil Amal bab kisah sahabat, tuan-tuan akan jumpa nanti Maulana Zakaria tulis ada kisah-kisah tu, diambil daripada kitab tu, di bawah tulis Isabah. Senang je sebut, tapi sekali tengok kitab dia pengsan gitu tuan-tuan. 15 jilid, satu jilid 1000 helai. Kisah sahabat paling lengkap terdapat dalam kitab tersebut. Kalau kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah Nabi Muhammad sahaja, tak masuk kisah orang lain, Nabi Muhammad je yang paling panjang, ditulis oleh Imam Muhammad bin Yusuf rahmatullah alaih dalam kitabnya Subulul Huda war Rasyad. Sama juga 15 jilid, satu jilid 1000 helai, 15 jilid. Baik, dalam Isabah diceritakan bahawa kisah ini dimulakan, kisah hidup Salman Farisi ini diceritakan ketika mana Umar radhiyallahu di zamannya berjaya membuka Parsi. Jadi tentera Umar ni antaranya, dalam ketumbukan tentera Umar ni antaranya ialah Salman Farisi. Jadi dia ni daripada Madinah ikut balik ke Parsi, ke kampung dia. Bila berjaya buka kota Parsi, orang Islam dia tak panggil guling kuasa, tuan-tuan. Kita biasa dengar dalam politik dia sebut penggulingan kuasa. Kalau kat dunia lah, mana-mana negara, rampasan kuasa dia panggil. Dalam Islam dia tak panggil, sebab orang Islam dia bukan sifatnya merampas. Maka sebab itu dalam sirah disebut pembukaan, Fatah Mekah ataupun Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah. Dia tak panggil rampasan kuasa Mekah. Abu Sufyan dah tak jadi ketua dah, kami dah rampas kuasa. Tak. Apa beza Fatah Mekah, apa beza pembukaan dengan rampas? Rampas dengan kekejaman.
dengan dendam. Tapi fatah, pembukaan dengan kasih sayang. Saya pun duduk dalam rumah Abu Sufyan, akan dimaafkan. Duduk dalam rumah Abbas bin Abdul Muttalib, akan dimaafkan. Duduk di masjid, akan dimaafkan. Duduk dalam rumah sendiri pun dimaafkan. Ini fatah, pembukaan. Indahnya Islam tu. Begitu juga pembukaan di kota-kota yang lain. Futuhul Syam, pembukaan kota Syam. Futuhul Iraq, pembukaan Iraq. Futuhul Fars, pembukaan wilayah Parsi. Jadi pembukaan adalah kataan yang digunakan untuk bila mana tentera Islam membuka kota itu. Baik, tuan-tuan, kita kena jelas dalam sudut siasah politik Islam dalam zaman sahabat ni, mereka pada ketika itu, kalau kita tengok dalam sirah sahabat, mereka pada ketika itu datang mendakwahi raja-raja ataupun pembesar-pembesar ketika itu tidak menginginkan kedudukan raja tu. Kita tengok dalam sirah, dalam itu sahabat pun cerita, mereka datang untuk betulkan keyakinan raja tu, untuk daripada yakin pada makhluk beryakin pada Allah, daripada syirik kepada iman. Dan kamu memerintahlah dengan cara kamu terus memerintah, tapi dengan cara Islam. Tu je. Bukanlah dia pergi satu negara, katalah dia pergi Parsi, kamu turun aku naik. Bayangkan tuan-tuan, sahabat Nabi pergi bukan nak ambil rampasan kuasa ataupun nak ambil kedudukan dia. Sahabat pergi untuk bawa daripada iman, pun dia tak suka. Apatah lagi kalau sahabat pergi lawan dia. Tapi kata ulama, itu pada permulaan. Sahabat dihantar oleh Nabi dengan maksud dakwah. Jika mereka tak nak terima Islam, maka perlu bayar jizyah. Jika tak, baru berlaku peperangan. Itu pun Nabi pesan, sebelum mula perang, maka dakwah mereka dulu. Kalau mereka sedia masuk Islam, maka dia terus memerintah. Dia terus jadi ketua kat tempat dia, sebab dia lagi faham. Tapi dia kena memerintah cara Islam. Jadi ini yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat di dalam siasah Islam ataupun politik Islam, iaitu orang tadi yang berada di kedudukan itu, kita pertama sekali bukan kita fikir untuk kita ganti tempat dia, tapi kita fikir nak betulkan dia tu daripada syirik kepada iman, daripada jauh daripada Allah kepada Allah, daripada tak taat kepada taat. Itu usaha yang pertama yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat. Baik, bila berlaku pembukaan kota Parsi, Salman balik kampung. Salman telah balik kampung. Kata ulama, bila Salman balik, Salman masih ingat lagi waktu dia berada di Parsi dulu. Maka Salman telah kumpul sahabat-sahabat Nabi. Ada di kalangan mereka yang muda, ada di kalangan mereka yang mana bukan sahabat tapi tabi'in, masuk Islam di zaman Umar. Maka Salman mula cerita macam mana dia masuk Islam. Dia cerita, tahu tak kamu bahawa inilah tempat yang dulunya aku pernah menetap. Dan dia telah mulakan cerita bagaimana dia datang hingga bertemu dengan Nabi SAW, perjalanan dia. Dan sepakat ulama mengatakan bahawa perjalanan Salman mencari iman, mencari Nabi adalah perjalanan yang tak dilalui semua sahabat, melainkan dia seorang saja. Perjalanan yang begitu ajib, begitu luar biasa. Usaha dia dalam mencari iman, mencari kebaikan. Kata baginda Nabi SAW mengenai Salman, ketika mana Nabi meletakkan tangan baginda pada Salman, baginda beritahu, "Lau kana al-iman bi Thuraya latanawalahu rijalun min haula'i." Jika iman berada di gugusan bintang, ia pasti diperoleh oleh lelaki daripada kalangan mereka. Ini Salman lah, nak merujuk pada Salman dalam kesungguhan dia dalam mencari iman dan keinginan yang kuat untuk bertemu dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baik tuan-tuan, mengenai umur Salman, ulama mengatakan bahawa berlaku perbezaan pandangan. Ada setengah-setengah pandangan ulama menyebutkan umurnya sehingga 300. Ada pandangan sebut sehingga 200. Imam Zahabi juga pernah menyebutkan umurnya hampir 200. Kerana Salman satu orang sahabat yang begitu ajib dan begitu, kalau kita sebut dalam bahasa moden kita, unik. Kenapa? Kerana dia tak ada sahabat Nabi sama macam dia. Kerana dia hidup dua syariat. Dia sempat hidup zaman syariat Nabi Isa, dan dia sempat hidup dan dia menjadi sahabat Nabi.
hidup zaman syariat Nabi Muhammad, melihat satu persatu perintah Allah turun depan mata dia. Jadi macam mana tu? Dia tak pernah, maksudnya dia tak pernah jumpa Nabi Isa. Macam kita tak pernah jumpa Nabi Muhammad, tapi kita hidup di zaman syariat Nabi Muhammad. Macam tu lah Salman, dia hidup di zaman Nabi Isa dah tak ada dah diangkat ke langit. Tetapi zaman tu masih lagi syariat Nabi Isa. Maksudnya Islam belum ada lagi. Nabi belum dapat wahyu lagi. Jadi bila Nabi dapat wahyu, syariat dunia telah bertukar kepada syariat Nabi Muhammad. Jadi sebab itu dia adalah orang yang telah hidup dua syariat. Masya Allah. Baik. Aku merupakan seorang pemuda Parsi yang berasal dari Isfahan. Isfahan ni satu kota dekat Iran. Isfahan ni satu kota dekat Iran. Masih sampai sekarang sama nama. Di dalam dunia ni ada kota-kota yang masih kekal nama sampai sekarang. Banyaklah. Mekah tetap Mekah, Madinah dululah zaman Nabi, Yasrib, tapi nama Madinah pun 1400 tahun. Amman lagi lama. Ashabul Kahfi itu nama Amman dah. Ashabul Kahfi, zaman Ashabul Kahfi itu nama Amman dah. Masya Allah. Dan banyak lagi lah nama-nama kota-kota, Kufah, Baghdad, yang memang daripada zaman dulu namanya sama. Baik. Dan kampungku bernama Jai. Kalau dalam kitab Arab sebut Jai, tapi di sini ditulis Jayyan. Dan ayah aku merupakan pimpinan di sana. Dia seorang yang paling kaya dan paling berkedudukan di kampung tersebut. Ada dua benda yang berbeza, kata ulama. Satu orang kaya, kerana harta dia orang kan pandang mulia. Satu kedudukan. Ada setengah orang dia tak ada harta pun, tapi pangkat dia, kedudukan yang dia ada, ataupun pengaruh yang dia ada. Walaupun dia tak ada harta, tapi masyarakat letak dia di depan. Dengan percakapan dia, kata-kata dia yang penuh dengan hikmah, menjadi asbab orang ikut dia. Namun ayah dia ni memiliki dua-dua sekali, harta yang banyak dan pengaruh di kalangan masyarakat. Dan sejak kecil lagi aku ialah orang yang paling dicintai oleh ayahku, dan kasihnya padaku begitu luar biasa, sehingga kan dia takut suatu berlaku kepadaku, dan dia telah kurungku di rumah seakan-akan aku ialah seorang anak dara perempuan. Ayah dia punya risau, takut dia ni cedera ke apa ke, kena gigit serangga ke apa ke, maka tak bagi keluar rumah terus, kurunglah rumah. Masya Allah. Ulama kata dalam tubuh badan manusia ni, dia perlu latihan. Daripada latihan tu dia dapat belajar sesuatu. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita orang kampung, kita biasa jatuh basikal, jatuh dekat tar, jatuh dekat tanah, pasir. Jadi benda-benda tu memberi pengalaman pada tubuh kita. Dia tahu nak buat macam ni lepas ni kalau berlaku. Berbeza dengan budak bandar yang mak bapak dia tak bagi dia keluar rumah, dia rumah depan laptop je. Budak macam ni tak perlu jatuh, dia tengok pelembah air kotor pun boleh kena kata-kata. Dia tak pegang pun, dia tengok je, sebab tubuh dia lemah. Sedangkan budak kampung, pelembah tu boleh mandi, tak kena gatal pun, sikit-sikit je gatal. Tapi orang yang tubuh lemah, badan dia tak pernah belajar, kata ulama, maka tubuh tu tak tahu nak buat apa. Dia tak tahu nak protect diri dia macam mana. Jadi sebab itu, orang yang mana kata ulama, dilatih daripada kecil. Lepas tu para sahabat, anak-anak mereka daripada kecil telah dilatih. Antara ilmu yang diajar oleh orang Arab pada anak-anak mereka ialah ilmu tengok bintang. Orang Arab ni masa zaman sebelum Nabi lagi, kata ulama, mereka diajar malam hari tengok bintang. Mereka tahu ni nak pergi sini, tengok buruj ni selatan, ni utara. Sebab rumah mereka berdepan ribut pasir, bila-bila masa boleh mati, boleh hancur rumah mereka, boleh terpisah keluarga mereka. Maka anak dia tahu nak pergi mana kalau berlaku macam tu. Siang hari mereka akan belajar berkuda, main pedang, memanah. Ini kehidupan orang Arab, dia ajar anak mereka. Bahkan Umar radhiyallahu anhu, dia kata apa? Bapak aku tiap-tiap hari telah ajar aku, tapi dengan cara yang sangat kasar, untuk aku menjadi pengembala. Umar tu tuan-tuan. Ini orang hebat-hebat ni semua kecil-kecil lasak. Lepas tu kalau anak kita, tuan-tuan, kita nak keluar rumah, ni satu mufti, saya ingat Mufti Ahmad Lutfi almarhum meninggal dah, Indonesia, ulama besar Banjar.
Dia kata apa? Dia kata kalau anak kalian, anak tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak keluar rumah, dia menangis nak ikut. Nak ikut, ayah nak pergi kerja dah, nak ikut juga. Ayah nak pergi surau orang nak ikut juga. Nak pergi mana nangis nak ikut. Maka tuan-tuan kena gembira, dia kata. Sebab ini anak yang tak suka duduk rumah, sebab dia nak pergi seluruh dunia hidupkan Islam. Dia kata macam tu. Dia tak suka duduk rumah, patut kena gembira, dia kata. Sebab anak ni ada nampak dia punya cita-cita tu macam nak pergi satu dunia. Dia tak suka duduk rumah. Masya Allah, Mufti Lufi sebut. Baik, aku tekun dan taat dengan agama Majusi, sehinggalah aku menjadi orang yang terkedepan dalam agama Majusi, dan dilantik menjadi orang yang menjaga api yang kami sembah. Dia begitu taat dengan agama dia, sehingga dia telah diberi kedudukan dalam rumah ibadat dia tu untuk jaga api yang mereka sembah. Kalau tuan-tuan pergi di Asia Tengah ataupun di Iran, sampai sekarang masih ada orang yang berpegang agama Majusi ni, masih ada. Cuma nama dia tukar sikit lah, dia upgrade sikit, dia panggil Zoroaster. Dia tak panggil dah Majusi. Kalau tuan-tuan pergi di belah Asia Tengah, tuan-tuan tengok ada agama dia kata Zoroaster tu, Majusi dia tu. Dia upgrade dah sikit nama dia. Tapi masih ada. Dan muka mereka macam muka kita, maksudnya muka orang Islam, macam muka orang Arab. Jadi kita pun tak berapa perasan sangat dia ni orang bukan Islam. Muka dia macam orang Islam. Baik, seterusnya, aku ditugaskan meletakkan minyak padanya supaya api tidak pernah padam, sama ada siang maupun malam. Itu kerja dia. Dan ayahku memiliki sebidang tanah, Salman cerita dekat sahabat, yang memberikan hasil yang banyak untuk kami sekeluarga. Dan tanah itu diurus sendiri oleh ayahku. Suatu hari dia disibukkan satu hal sehingga dia tak sempat pergi ke ladang. Maka ayahku minta bantuan daripadaku untuk aku uruskan beberapa perkara di ladang. Dalam perjalananku menuju ke ladang, dia tak pernah pergi ladang. Ni first time bapak dia bagi peluang keluar rumah untuk pergi tengok ladang, sebab kena urus beberapa perkara, bapak dia tak dapat pergi. Maka aku melalui sebuah gereja orang Nasrani. Dan pada ketika itu agama yang betul adalah agama Nasrani, mengikut syariat Nabi Isa lah. Ada juga agama Nasrani pada ketika itu yang telah dirosakkan, tapi masih lagi ada orang yang berpegang dengan agama Nasrani yang betul. Seperti zaman Nabi Muhammad, ketika Nabi dapat wahyu, Nabi bertemu Waraqah bin Naufal yang masih lagi percaya dengan kitab asal, dan merupakan orang beriman pada Allah, bukan orang Nasrani yang telah mensyirikkan Allah SWT dengan kepercayaan yang tiga. Baik, maka apa yang berlaku? Aku telah mendengar suara mereka beribadah, dan ini menarik perhatianku. Aku tidak tahu mengenai adanya dalam dunia ini agama selain Majusi. Dia tahu dalam dunia ini Majusi je, rupanya ada agama lain. Dan cara ibadah mereka, ni kata Salman, telah menarik perhatian aku. Macam lagi betul daripada apa yang aku buat selama ni. Sebab aku pun tak apa yakin selama ni tentang Tuhan itu adalah api. Maka aku melihat cara ibadah mereka macam lagi baik daripada apa yang aku percaya. Disebabkan aku ni orang yang terkurung kat rumah, maka aku tidak pernah tahu adanya orang berpegang dengan agama lain dalam dunia. Bila aku dengar suara mereka beribadah, maka aku masuk dalam gereja mereka. Jadi maksudnya bapak dia suruh pergi ladang, dia tak pergi. On the way tu dia jumpa gereja, dia pergi gereja dulu. Ni Masya Allah, Allah Ta'ala nak buka jalan hidayah pada dia. Maka aku pun masuk dan melihat apa yang sedang mereka lakukan. Apabila aku mengamati pengibadatan mereka, aku begitu kagum dan tertarik dengan agama mereka, dan aku berkata, sesungguhnya agama ini lebih baik daripada agama yang aku ikut. Aku tetap di situ, tidak meninggalkan mereka sehingga matahari terbenam, sampai petang. Bapak dia santau, dia pagi tu sampai petang dia tak balik. Dia asyik tengok begitu luar biasanya agama yang dilihat. Dan aku tak pergi ke ladang. Lalu aku menemui mereka setelah mereka selesai beribadah, dan aku bertanya, dari mana asalnya agama yang kamu ikut ni? Maka mereka berkata, dari Syam, dari wilayah Syam. Setelah malam barulah aku pulang ke rumah. Maka bapaku menemuiku dan bertanya apa yang telah aku lakukan di ladang siang tadi. Maka aku pun berkata, wahai ayah,
Tadi aku melihat sekumpulan manusia beribadah di sebuah gereja mereka. Aku tertarik dengan agama mereka yang aku lihat. Aku berada bersama mereka sehinggalah matahari terbenam dan aku tak pergi ke ladang. Ayahku terkejut dan marah dengan perbuatanku. Padahal itulah kali pertama aku dibenarkan keluar daripada rumah. Maka ayahku terus berkata, wahai anakku, agama tersebut tidak mempunyai apa-apa kebaikan. Agamamu dan agama nenek moyangmu lah jauh lebih baik daripada agama mereka. Aku mengatakan, tidak ayah, pada pandanganku sesungguhnya agama mereka lebih baik daripada agama kita. Dia bagi pandangan pula. Ayahku sangat bimbang dengan kata-kataku. Walhal aku baru kali pertama dibenarkan keluar rumah, maka ayahku telah mengurungku. Bukan itu saja, dia telah rantai kedua-dua kakiku. Sebelum ni kena kurung je, boleh hidupkan api lagi untuk agama Majusi. Sekarang ni kena rantai kaki. Sebab bapak dia risau, dia ikut. Sebab tengok pada kesungguhan dia tu, keinginan dia tu, nampak macam memang dia akan tinggalkan agama yang diikut. Dan Salman ketika itu tuan-tuan, dia faham kalau nak tahu betul agama ni, jangan ikut orang yang kat gereja tu, kena pergi Syam. Sebab agama ni asal kat Syam. Dia faham macam tu. Sebab tu ada setengah-setengah orang dia faham macam tu lah, mencari agama. Islam ni daripada mana? Daripada Mekah. Maka dia pergi cari kat Mekah. Masya Allah. Dan ada juga setengah daripada mereka yang mana membuat kajian sebelum masuk Islam. Seperti mana beberapa tokoh di Amerika Syarikat, mereka masuk Islam dengan kajian mereka. Dan baru mereka pergi ke negara-negara Islam. Sehingga ada tokoh di Amerika Syarikat, dia mengarang satu buku. Dia kata, Islam di timur, Islam di timur, Muslim di timur, Islam di barat. Kalau tuan baca buku tu kan, dia kata, Alhamdulillah, Allah bagi taufik aku masuk Islam sebelum pergi negara Islam. Kalau aku pergi negara Islam, mungkin aku tak masuk Islam, dia kata. Ada juga pengkaji-pengkaji yang menulis macam tu. Sebab dia kata, amalan orang Islam ni ada dekat negara barat, seperti kebersihan dan beberapa perkara, attitude beratur. Ini sifat orang Islam sepatutnya, tapi tak ada kat negara orang Islam. Kajian-kajian mereka lah. Sebab itu usaha dakwah ni tuan-tuan bergerak bukan untuk dakwah orang kafir saja, bahkan untuk dakwah orang Islam juga, supaya kehidupan mereka lebih baik. Banyak orang tanya, kenapa dakwah orang Islam, kenapa tak dakwah orang kafir? Kalau kehidupan orang Islam yang jauh daripada Allah, maka perlu diutamakan, kata ulama, kalaulah dua orang jatuh dalam lubang, satu tu adik kita, satu lagi orang luar, kita akan angkat adik kita dulu, baru angkat orang luar. Begitu kerana umat ini begitu ramai orang Islam, tapi masing-masing masih kosong. Maka sebab itu kata ulama, usaha orang Islam itu adalah perlu untuk mengajak mereka kembali dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di masa yang sama kita mengajak orang bukan Islam kepada Islam. Baik, seterusnya tuan-tuan, apa yang berlaku? Aku telah menulis surat dan aku minta temanku untuk menghantar kepada orang Nasrani di gereja. Dan aku mengatakan, jika ada kafilah yang pergi ke Syam, kamu beritahu aku, kerana aku nak ikut pergi ke sana. Dia tulis surat. Ulama kata pada ketika itu cara paling mudah untuk pergi ke satu negara ialah kita tumpang kafilah. Kafilah-kafilah dagang ni. Zaman tu tak ada kenderaan-kenderaan awam. Kenderaan-kenderaan awam, kalau ada kenderaan pun orang kaya-kaya. Maka cara paling mudah kita ikut kafilah dan kita bayar dengan kadar apa yang kita mampu, ataupun memberi khidmat kepada mereka sebagai balasan bayaran untuk mereka bawa kita ke tempat yang kita nak pergi. Jadi tuan-tuan, tidak lama kemudian ada kafilah yang akan pergi ke Syam. Mereka memaklumkan kepadaku, lalu aku berusaha untuk merungkai ikatan di kaki sehingga berjaya. Aku pun tinggalkan rumah dan mengikuti rombongan tersebut dan bertolak ke Syam secara senyap-senyap. Sesampainya aku di sana, aku bertanya di sana, siapakah orang yang paling baik di kalangan penganut agama ini? Dia telah pergi ke Syam dan sampai di sana dia tanya, siapa orang yang paling baik agama, siapa yang orang paling baik dalam mengamalkan agama di sini? Dia nak jumpa orang paling alim. Sebab faham dia macam tu. Pertama, nak dapat tahu agama tu, pergi tempat agama tu asal, bermula. Kedua, sampai kat tempat tu, cari orang yang paling hebat, alim dengan mereka, belajar dengan mereka. Ini dicari daripada sumber yang betul, daripada manba'. Orang Arab panggil manba', sumber yang betul. Bukan second hand, third hand, first hand dia nak cari. Ini Salman punya faham macam tu, insya-Allah.
Dan mereka mengatakan bahawa ada satu orang yang bernama uskup. Dia merupakan ketua padri di sini dan dia menguruskan gereja. Lalu aku pun pergi menemuinya, uskup ni. Aku nyatakan keinginanku kepadanya. Aku ingin menganut agama Nasrani. Aku ingin mengabdikan diri, berkhidmat untuk kamu, supaya aku dapat belajar agama ni. Jadi sahabat ajar kita untuk faham agama ni, kata ulama, kena bagi masa. Untuk kita faham agama, kena bagi masa. Sebab itu orang belajar agama ada 4 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Untuk belajar agama ni kena bagi masa. Kalau kita tak sedia untuk bagi masa, kita tak akan faham agama ni, tuan-tuan. Sebab itu kita tengok orang yang baru masuk Islam. Contoh paling dekat kita tengok kat TV, Dr. Fahid Rabi. Dia lahir tak Islam, tapi sekarang dia lagi alim daripada orang Islam. Sebab apa? Dia bagi masa untuk belajar. Maka Allah buka kefahaman pada dia. Dan kita walaupun kita lahir Islam, kita tak bagi masa untuk belajar, maka Allah tak buka kefahaman untuk kita. Pun begitu, alhamdulillah, kita syukur banyak pada Allah. Allah Ta'ala bagi taufik juga kita dapat duduk kuliah Maghrib Isyak ni pun satu perkara yang besar. Banyak perkara kita dapat belajar. Lagi-lagi macam di tempat tuan-tuan ni, tiap-tiap malam ada kuliah dan berbagai bidang diajar, Masya Allah. Ini bukan satu jalan yang Allah Ta'ala buka kefahaman agama pada kita. Jadi syarat untuk faham agama ni, Salman ajar kita, ialah bagi masa, korbankan masa. Duduk beri khidmat kepada padri tersebut. Pada zaman kita ni kepada masyayikh, ulama, tok guru, kita beri khidmat pada mereka. Dengan cara itu kita akan dapat ilmu daripada mereka dengan kaedah dia panggil suhbah, iaitu berdamping, berkhidmat dengan para alim ulama. Maka kita akan dapat ilmu di sana selain daripada duduk majlis ilmu mereka. Maka uskup berkata, masuklah. Lalu aku masuk dan tinggal bersamanya. Aku begitu gembira sebab pertama dapat masuk agama yang terbaik di tempat asal agama tu, dan jumpa orang yang paling terbaik dalam memahami agama ni dekat kota ni, kata Salman. Namun setelah aku tinggal dengan dia, barulah aku tahu bahawa dialah orang paling buruk di kota ini. Nampak macam orang alim, rupanya, kata Salman, aku tahu dia ni orang paling buruk kat kota ni. Allah buka dia, Allah buka kepahaman pada dia, yang mana baik, yang mana buruk. Allah Ta'ala nak tarbiyah dia sebenarnya, nak tunjuk pada dia. Sebab itu tuan-tuan, ada satu doa yang kalau tuan-tuan dapat amal sangat-sangat baik. Doa ni banyak imam-imam baca. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah aku yang mana benar itu benar, dan beri taufik padaku untuk ikut yang benar. Dan tunjukkan aku yang mana batila, yang mana tak betul. Dia nampak tak betul. Jangan tak betul tapi mata aku nampak betul. Orang lain semua nampak tak betul, tapi aku nampak betul. Jangan macam tu, ya Allah. Tunjukkan aku kalau yang tak betul, kau tunjuk aku dia memang tak betul, benda ni tak betul. Warzuqna istinabah, dan minta aku, kau bagi taufik padaku untuk jauhkan daripada benda tu. Kan banyak orang tua-tua kalau budak-budak baru nak kahwin, dia kata, macam mana dengan doa-doa yang terbaik supaya saya dapat kahwin dengan dia. Orang tua-tua kita kata, bukan minta kahwin dengan dia, minta, ya Allah, kalau dia terbaik untukku, mudahkan. Kalau dia tak baik untukku, jauhkan. Itu paling mudah. Orang tua-tua kita ajar, Masya Allah. Ini doa dia, tuan-tuan. Jadi Allah nampakkan dekat dia bahawa ini bukan satu benda yang dia ini bukan satu orang yang baik. Apa yang dia buat, kata Salman, dia telah minta suruh pengikut dia infakkan harta. Maka orang infak harta kat gereja tiap-tiap hari. Tapi Salman kata, dan dia menjanjikan ganjaran pahala di akhirat. Tapi kata Salman, semua harta yang diinfakkan itu bukanlah untuk gereja, tapi dia telah simpan untuk diri dia sendiri. Dan aku sebagai khadam dia, aku tahu semua perkara yang dia telah buat. Dan tidak sedikit pun dia bagi kepada fakir miskin. Sehinggalah terkumpul harta yang begitu banyak, sampai 7 tempayan berisi emas. Dan dia telah letak di bilik rahsia, dan tak ada siapa yang tahu melainkan aku, kata Salman. Tak lama lepas itu, kata Salman, dia telah meninggal dunia. Orang telah mati. Maka berkumpullah pengikut dengan penuh tangisan di gereja untuk menguruskan pengkebumiannya. Dan aku berkata kepada mereka, ketahuilah bahawa dia ini bukan orang yang baik. Dia satu orang yang telah
mengkhianati kamu semua. Dia ni jahat. Maka orang telah mula marah kepada aku kerana aku berkata demikian. Ulama kata Salman ni kenapa dia kata macam tu? Bukan dia nak bohongkan pada dia tu, tapi di sini Allah Taala tunjuk pada kita betapa dia ni ikhlas, tulus. Sebab kalau dia diam, orang tak tahu harta tu kat bilik tu, dia boleh ambil harta tu. Orang tak tahu, tapi dia ni betul-betul ikhlas. Dia nak cari orang baik supaya dapat bimbing dia. Dan dia tak nak orang lain tertipu, sebab dia tahu orang lain pun nak cari orang baik untuk bimbing. Maka apa berlaku tuan-tuan? Dia telah tunjukkan tempat simpanan emas uskup tu tadi. Maka orang ramai terkejut tengok, dan mereka mula buka peti tu. Dan orang yang selalu infak tu dia tahu, ini duit aku, ini gelang bini aku, ini dia tahu. Selama ni yang kita bagi ni disimpan kat sini. Maka akhirnya apa berlaku? Mereka telah angkat jenazah dia tu, mayat dia tu, disalib, mereka rejam sehingga mayat tu hancur. Orang begitu marah, mereka rejam. Dan seterusnya apa yang berlaku? Selang beberapa ketika dilantik pula lelaki yang lain untuk gantikan padi tersebut. Dan kata Salman, aku juga sentiasa bersamanya. Tidak pernah aku temu orang lebih zuhud daripada lelaki ini. Ini lelaki yang baik, kata Salman. Dia langsung tidak cintakan dunia dan sangat cinta kepada akhirat. Dia mengabdikan dirinya kepada Allah, beribadah siang dan malam. Dan tidak ada orang yang lebih mencintai akhirat di kota ini melebihi dia. Dan aku sangat menyayanginya, dan aku berkhidmat kepadanya, dan banyak aku dapat belajar daripada dia. Dan aku tinggal beberapa ketika dengan dia, dan dapat belajar banyak perkara daripada dia. Tak lama kemudian dia pun telah meninggal dunia. Jadi ulama beritahu perjalanan Salman begitu luar biasa. Dia jumpa seorang sampailah bertemu dengan baginda. Aku bertanya kepada dia di saat waktu di nazak, Tuan akan tinggalkan saya, kepada siapa Tuan akan wasiatkan saya? Sebab saya tak tahu siapa lagi orang baik dalam dunia ni untuk saya ikut. Tuan-tuan, orang nak jadi baik, dia cari orang baik untuk duduk, dapat belajar jadi baik. Sebab itu ulama kata, usahakan kalau kita nak jadi orang baik, tambah kawan-kawan yang baik yang dapat ingatkan kita kepada Allah. Dengan siapa akan aku tinggal setelah ketiadaan kamu? Jawab dia, wahai anakku, sesungguhnya aku tidak kenali seorang pun yang kuat berpegang dengan agama, mengabdikan diri kepada Allah, melebihi ada seorang lelaki di Mausil. Mausil ini terletak di Iraq, terletak di Iraq. Sekarang ni dekat Syam. Mausil ni dekat Iraq, dekat dengan sungai Dajlah. Jadi jaraknya pun jauh jugalah. Syam dengan Iraq walaupun sebelah, tapi kalau kira Damsyik nak pergi ke sungai Dajlah tu jauh. Sebab sungai Dajlah ni dia masuk 3 negara, Syria, Iraq dan juga Turki. Dia dekat Cizre sana tu, dekat bawah Turki. Jadi tuan-tuan, apa yang berlaku? Setelah itu dia telah meninggal dunia. Dan dia juga, sebelum meninggal, dia mengatakan juga lelaki itu ialah orang yang jujur dan tidak menyeleweng dan tidak mengubah kebenaran kitab asal. Maka kamu pergilah untuk menemuinya. Setelah guruku itu meninggal dunia, aku menjalankan kaki ke Mausil. Aku bergerak teruskan pengambaraan aku untuk mencari orang baik untuk bimbing aku, untuk aku dapat mengabdikan diriku kepada Tuhan. Akhirnya aku menemuinya di Mausil. Aku menceritakan kisah hidupku kepadanya, dan aku menceritakan tentang guruku yang baru saja meninggal dunia dan memintaku untuk datang bertemunya di Mausil. Si fulan guru aku berpesan ketika hampir meninggal dunia, akan aku tinggal bersamamu. Dia memberitahu bahawa Tuan berpegang dengan kebenaran bagaimana dia berpegang. Jawab dia, kalau begitu tinggallah bersamaku. Aku pun tinggal bersamanya, dan benarlah dia seorang yang sangat baik, sangat zuhud. Tidak lama sudah itu, lelaki itu pun juga sakit dan hampir meninggal dunia. Bayangkan tuan, jumpa Tok Guru ni, Tok Guru nak meninggal. Jumpa Tok Guru ni, tapi okeylah, sempat juga berguru. Ada di kalangan masyarakat yang Tok Guru tu masih hidup sekarang, tapi tak pergi jumpa pun, tak pergi belajar pun. Bila meninggal, upload kat Facebook, ya Allah sedihnya Tok Guru meninggal, tak sempat nak pergi jumpa. Masih hidup tak pergi jumpa. Berapa ramai orang hidup satu zaman dengan Tuan Guru Nik Aziz, tapi tak pernah dapat salam. Sedangkan Tuan Guru Nik Aziz ada je dekat Pulau Melaka tu sebelum ni.
Tapi sekarang dah tak ada. Allah, sedihnya Tok Guru dah tak ada. Baru sedih. Jadi tuan-tuan, selagi ada ulama dalam dunia ni, maka kita ambil peluang. Ulama telah pergi mendidik kita seorang demi seorang, masya-Allah. Yang ada ni masya-Allah, Syekh Nuruddin, ramai lagi ulama-ulama besar, kita ambil manfaat daripada mereka. Azan. Soalan itu. Baik, kita beri je tuan-tuan, kita sambung sikit lagi.